Assalamualaikum. Okey, kita sambung aplikasi pembezaan. Itu hari kita dah buat pembezaan peringkat pertama. Okey, lepas tu pembezaan peringkat kedua. Okey, lepas tu kali ni kita sambung aplikasi pembezaan. So, kita apa guna kita belajar pembezaan ni? Jadi kita akan mencari kecerunan lengkung. Tengok Okey, sebab apa? Kecerunan kan dalam lengkung kan tak ada, bukan tak ada, maksudnya kalau garis lurus kan y sama dengan mx tambah c. M tu adalah kecerunan. Habis kalau lengkung, kalau persamaan lengkung macam mana pula? Kan? Jadi persamaan lengkung untuk kecerunan kita pakai pembezaan. So kecerunan ni ada 3 jenis. Satu kecerunan lengkung, satu lagi kecerunan tangent, satu lagi kecerunan normal. Okey. Jadi kalau kecerunan tangent dia ada persamaan tangent. Okey. Kalau titik pusingan dia ada titik pegun. Semua ada dah ni. Kadar perubahan kecil. Okey, kita pergi dulu contoh. Cari kecerunan tangent. Contoh satu cari kecerunan tangent. Okey, terus tulis. Kalau kecerunan tangent bermakna pembezaan. Pembezaan peringkat pertama je lah. Bermakna dy per dx. Itu dia. Bagi setiap lengkung pada titik A. Maknanya ini koordinat yang diberikan. Okey, so kalau koordinat sini adalah koordinat x, sini adalah koordinat apa? Y. So apa kita buat tadi? Mula puzzle kita. Kita nak cari apa? Pembezaan pandai dy per dx. Okey, sebelum itu apa kita nak buat dengan algebra kita ni? Boleh kembang ke? Awak nak buat petua hasil darab ke? Apa-apalah. Okey, jadi boleh kembang tak? Kita buat dulu. Oh, boleh. Kalau boleh kembang, awak kembangkan. Jadi 2x kuasa 3 tolak 6x. Daripada sini barulah awak buat pembezaan dia dy terhadap x. Bezakan y terhadap x. So, macam mana pembezaan? 6x mesti kurang 1. 2 tolak ni jadi apa? 6. Okey. Oleh kerana dah dia kata nak cari kecerunan lengkung, maknanya ni automatik ni macam M lah. Tapi dia lengkung. Okey, jadi apa guna dia bagi dia bagi koordinat ni? Kita menggantikan dalam apa? X. Y tak payahlah dalam X. Okey, so jadi 6 X berapa? 2 kuasa 2 tolak 6. So 6, 4 tolak 6. 24 tolak 6. Jawapan adalah 18. Selesai. Senang je kan? Tak susah pun. Okey? Okey. Seterusnya, kita dah dapat kecerunan dah. Okey dah tu dah settle. Okey, seterusnya. Cari persamaan tangent. Tadi dia suruh cari kecerunan tangent. Kecerunan lengkung. Tangent. Kecerunan tangent. Sekarang ni dia suruh cari persamaan tangent pula. Apa maksud persamaan tangent? Dia kan macam ni tau. Kecerunan tangent tu bermakna ni lengkung. Ada satu garis tangent. Kita dah belajar masa tingkatan 3 kan? Garisan tangent kan? Kan? Jadi yang ini garisan ni. Okey, kecerunan ni kat sini. Jadi dia nak mencari persamaan ini. Kita dapat kecerunan dah. Okey, jadi macam ni. Contoh lengkung dia macam ni. Kalau garisan dia macam ni, dia suruh cari persamaan yang garis lurus ni. Sebab itu rumus persamaan tangent, nampak tak? Kita pakai y tolak y1 sama dengan mx tolak x1. Ataupun dalam matematik modennya y sama dengan mx tambah c. Tapi kita tak payah pakai pun tak apa. Kita pakai y tolak y1 lagi senang. Okey, boleh je. Okey, jadi macam mana kita nak buat? Okey, tengok. Satu lagi kejap. Kecerunan untuk persamaan tangent adalah sama. Maksud sama. Kita okey. Kalau dia kata kecerunan tangent, bermakna kecerunan lengkung ni dengan kecerunan tangent ni sama. Okey, jadi kalau dia kata persamaan tangent, okey. Awak tulis apa yang nak cari. Bila dia kata persamaan tangent, okey, kita nak cari persamaan. Jadi apa persamaan? Y tolak y1 sama dengan mx tolak x1. Macam tu. Okey, lepas tu awak masukkan nilai. Okey, lepas tu awak masukkan nilai. Sekejap kita puzzle. Apa yang kita tak ada baru kita cari. Lepas tu baru kita masukkan nilai y tolak y1 ni dengan x1 ni adalah koordinat. Ini ada x dengan y. Jadi kita masukkan y tolak 3 x tolak negatif 1 tutup. Okey, apa problem kita sekarang? Kecerunan. Jadi oleh kerana nak buat persamaan tangent, carilah kecerunan tangent. Faham tak? Okey, macam mana kecerunan tangent? Pandai dy per dx. Okey, jom kita buat. Maknanya ni kena buat dy per dx. Okey, tapi ni apa ni? Hasil apa tu?
hasil bahagi. Jadi kalau hasil bahagi macam mana? Ya, kalau hasil bahagi kena pakai apa rumus hasil bahagi? Tulis kat sini. Apa dia? Ingat balik. Dah tak ingat dah. Kena cari mana rumus hasil bahagi. Mana? Tu dia. Tu. Petua hasil bahagi. V du per dx. V dulu. Okey, jom buat balik. Okey. Sorry. Ni. V du per dx tolak U dV per dx bahagi dengan V kuasa 2. Okey, so kita buat apa? Ya, katakan U sama dengan 2x tambah 1. So, ni adalah bezakan U terhadap X. Dapat apa? 2 pandai. Okey, V pula. V sama dengan X tolak 2. dV per dx sama dengan 1 pandai. Okey, lepas tu apa? Masukkanlah kan. Okey, mula-mula V. V geng dengan ada bersilang. So, X tolak 2 darab dengan 2. Tolak U pula. U dia geng sana. 2X tambah 1 darab dengan 1 per. V kuasa 2. X tolak 2 kuasa 2. Okey, kembang. 2X tolak 4. Kembang. Tolak 2X tolak 1. Bawah ni jangan kembang lagi, biar dulu. Okey, lagi. 2X tolak 2X. Habis. Negatif 4 tolak 1. Negatif 5 per X tolak 2 kuasa 2. So, apa benda ni? Ini adalah dy per dx kita. So, dy per dx adalah negatif 5 per X tolak 2 kuasa 2. Okey, lepas tu belum dapat kecerunan lagi kan? Ni kecerunan dy per dx ni. Ni adalah kecerunan ni M lah ni. Tapi kita pun dapat ada X kat sini. So, kita gantikan dengan koordinat. Apa tu? Negatif 1 je. Ya, jadi kita, koordinat ni kita ada hak menggunakan koordinat ini. Dekat persamaan pun kita ada hak. Lengkung pun ada hak. Kenapa? Sebab bila lengkung bertemu tangent pada titik B. Maknanya pada titik B kat sini. Ni B. Negatif 1, 3. Jadi dia share kan? Dia share koordinat. Boleh. Jadi ada hak. Jadi kita pakailah. Negatif 5 per X berapa? Negatif 1 tolak 2 kuasa 2. Negatif 5 per. Ni berapa ni? Negatif 3 kuasa 2, 9. So, kita dah dapat M. Jadi, bila kita dah dapat M, kita pun isilah dalam persamaan kita tadi. Yang kita nak cari tadi kan? Yang puzzle kita tadi. Okey, so, isi kat atas ni. Y tolak 3 sama dengan M. Negatif 5 per 9. X tolak-tolak jadi tambah 1. Okey, lepas tu settlekanlah. Jadi settlekan. Ni 9 ni ada ni. Okey, jadi Y tolak 3 sama dengan negatif 5X per 9 tolak 5 per 9. Lepas tu kita buat apa? Semua darab dengan 9. Okey, boleh. Jadi bila semua darab kalau tak darab dengan 9 boleh. Awak tinggalkan Y. Boleh? Per 9 tolak 5 per 9 tambah 3. Boleh je, tak ada masalah. Okey. Okey, lagi. Y sama dengan negatif 5 per 9X ni. Ni berapa jawapannya? Negatif 5 per 3. Negatif 5 per 9. Negatif 5 per 9. Apa tu? Tambah 3. Dapat apa tu? 22 per 9. Dah. Selesai. Okey. Kalau sampai sini kan macam Y sama dengan MX tambah C kan? Okey, kalau boleh semua darab dengan 9. Sebab apa? Kita matikan dia punya penyebut. Jadi 9Y sama dengan negatif 5X tambah 22. Semua darab dengan 9. Okey. Ni dapatlah persamaan tangent. Faham? Simple je. Jadi kelas dalam matematik tambahan, pastikan awak tulislah apa yang awak nak cari. Lepas tu puzzle lah. Ni tak dapat lagi. Okey, cari dan cari. Okey. Okey, seterusnya. Cari persamaan normal. Normal pula kepada setiap lengkung berikut. Okey. Bila disuruh cari persamaan, macam yang kita cakap tadi, kalau persamaan, nampak tak? Bila asal persamaan je, apa dia punya rumus? Y tolak Y1, MX tolak X1. Kita pakai.
Kita tulis dulu. Okey, maknanya Y tolak Y1 sama dengan M X tolak X1. Okey, lepas tu kita buat apa? Isikan, dia ada bagi koordinat ni. Ini adalah X, ini adalah Y. Okey, Y tolak 1 sama dengan M X tolak 3. Macam tu. Y ni Y1 dengan X1 yang kita ganti. Y jangan ganti. Kenapa kalau awak ganti nanti macam mana awak nak cari persamaan tu? Persamaan normal ni maknanya macam ni tau. Kat sini, lepas tu dia ada satu tangent, ada satu normal macam ni. Ini persamaan tangent pada lengkung kan. Ayah ni pula tiba-tiba mencancang macam tu. Itu ni namanya normal. Bermakna di garisan normal ini dengan garisan tangent ni dia 90 darjah. Bila 90 darjah dia adalah serenjang. Bila serenjang, ingat lagi persamaan garis lurus tingkatan 3. M dia sama ke? Tak boleh sama. Kecerunan dia adalah M1 darab M2 sama dengan negatif 1. So kena ingat ni. Maknanya M sini M1, sini M2 ataupun terbaliklah, mana-mana pun tak apa. Faham? Tapi dia boleh tak pakai koordinat 31? Boleh, sebab dia share semua. Maksudnya koordinat 31 ni yang bersilang ni. Yang kat sini ni. Jadi lengkung boleh pakai, ini boleh pakai, itu boleh pakai. Nampak tak? Sebab tu kita boleh masukkan 1 dengan 3. Okey. So habis cerita kat situ. Okey, sekarang ni misi kita mencari apa? Kecerunan. Ni kecerunan apa ni? Kalau persamaan normal, kecerunan dia adalah pandai. Kecerunan normal. Okey. Sebelum nak cari kecerunan normal, awak kena letak dulu kecerunan normal ni apa? M1 darab dengan M2 sama dengan negatif 1. Faham tak? Dia satu-satu kita kena pecahkan. Okey, now kita kena cari M1 dulu. M1 ni apa? M1 ni daripada kecerunan tangent. So apa misi awak sekarang ni? Yes, mencari kecerunan tangent. Okey, kalau nak mencari kecerunan tangent, ini adalah apa? dy per dx. Nampak tak? Satu-satu kita cari puzzle. Okey, now kita carilah. Okay, macam ni kita nak cari dy per dx. Kita tengok persamaan. Bila kita tengok persamaan, S kat bawah. Saya pesan apa itu hari? Bawa naik atas kan? So, Y sama dengan 27 X kuasa negatif 1. Barulah kita buat apa? dy per dx. Okey, macam mana nak buat dy per dx? Negatif 1 ke depan, negatif 1 darab dengan 27, X negatif 1 tolak 1. Okey, hati-hati dengan negatif. So, negatif 27, X negatif 2. Lepas tu cantikkan negatif 27 per X kuasa 2. Okey, lepas tu apa lagi yang saya suruh buat? Ya, gantikan apa? Kena gantikan nilai lah. Habis kalau tidak, takkanlah kecerunan awak ni. Maknanya dy per dx ni M1 lah. Takkan M1 awak ada X kuasa 2 kan? Gantikan dengan nilai itu. Jadi sama dengan negatif 27 per 3 lah kan. 3 kuasa 2. Negatif 27 per 9. Jawapan adalah negatif 3. Ni M1. Oh, kita dah dapat M1. Faham tak? Jadi untuk kecerunan normal kita kena cari apa? M2. So masuk je dalam rumus. So M1 adalah negatif 3. M2 sama dengan negatif 1. So dapatlah M2 kita. Faham? So dapat 1 per 3. Baru dapat. Bila dah dapat, barulah complete puzzle kita. Jadi barulah kita masukkan dalam persamaan ini. Masuk balik tadi. So Y tolak 1 sama dengan M. 1 per 3 X tolak 3. Okay, so kembanglah. Y sama dengan 1 per 3 darab X. X per 3. 1 per 3 darab 3, tak tahu conteng lah. 1 per 3 darab 3. 1 pandai. Sana pula tambah 1. So, habis kan? So, dia akan jadi Y sama dengan X per 3. Selesai. Boleh je dapat jawapan macam tu. Ini adalah persamaan normal. Faham? Itu perbezaan antara tangent dan normal. Okey. Jadi itulah aplikasi pembezaan. Kita belajar dy dx tu kan nak pakai kat mana? Nak pakai kat ayat-ayat ni lah. Okey, jelas So betul yang kita kira-kira ni semua? Takut salah je. Okey, betul. Okey. So next kita pergi kepada seterusnya kita pergi kepada titik pusingan. Okey, cari titik pusingan bagi setiap yang berikut. Setiap lengkung yang berikut. Bila dia kata titik pusingan ini, titik bermakna koordinat. Misalnya ada S dengan Y. Nampak tak kita nak cari tu? Lepas itu, apa lagi maklumat tentang titik pusingan? Tengok. Titik pusingan
ataupun titik pegun, pembezaan dia adalah kosong. Jadi satu lagi, dy dx dia sama dengan kosong. Kenapa? Okey, contoh lengkung dia macam ni. Contoh kan. Macam roller coaster tu. Jap. Okey, lengkung macam ni. Katakan roller coaster. Okey, now naik daripada sini ada kecerunan. Ni kecerunan ni. Sampai atas ni maknanya dia berpusing. Ini namanya titik pusingan. Bila dia berpusing, ada ke kecerunan kat sini? Dah tak ada lah kan. Awak naik roller coaster, zap berhenti. Dah tak ada kecerunan. Maknanya titik pusingan, kecerunan dia adalah kosong. Lepas tu turun, ziung, ada kecerunan. Dah sampai bawah, mana ada kecerunan lagi dah kan. Ni namanya titik pusingan. Ziung, naik balik. Ni namanya titik pusingan. Maknanya setiap titik pusingan, dia adalah kecerunan dia adalah kosong. Maknanya dia tidak ada kecerunan. Okey, jadi kita mulalah mencari puzzle-puzzle kita. Okey, nak cari X dengan Y tak boleh. So, kita cari apa pula? Cari dy dx dulu, pandai. Okey, so dy per dx sama dengan 12 X kuasa 2 tambah 10X. 7 layan ke? Tak. Okey, sampai sini baru kita letak apa? Satu kosong. Nampak tak? Okey, lepas tu ni macam EQN kan, 12X kuasa 2 tambah 10N ni tambah kosong lah, maknanya ABC kan. Maknanya A dia 12, B dia 10, C dia kosong. Okey, buat semua EQN. Dapat berapa? 12, 10, kosong. Dapat apa tu? Yang pertama, X yang pertama awak akan dapat negatif 5/6. X yang kedua awak akan dapat kosong. Betul? Okey, jadi bermakna koordinat kita ada 2 kan? Okey, seterusnya lagi. Lepas tu nak cari apa? Dah dapat X dah. Okey, cantik. Maknanya X dah dapat dah. Apa yang tak dapat lagi? Y. Okey, macam mana kita nak cari Y? Cuba awak fikir. Macam mana nak cari Y? Kat mana kita boleh cari Y? Cuba fikir sekarang. Ada persamaan, pandai. Apa persamaan dia? Y sama dengan 4X kuasa 3 tambah 5X kuasa 2 tolak 7. Good. So, inilah gunanya nak cari Y. So, kita masukkan nilai apa? X. X yang pertama dulu. Awak nak masukkan apa dulu? Negatif 5/6. Boleh? 4. Negatif 5/6 kuasa 3 tambah 5. Negatif 5/6 kuasa 2 tolak 7. Okey, kirakan. Tolong, berapa dapat? Berapa tu? Negatif 5 91/108. Ni bercampur. Tak nak 108 darab 5 tambah 91. Ada apa? Negatif 631/108. Jadi ini pasangan dia. Kalau Y ini, X dia pasangan ni. Jadi koordinat dia yang pertama negatif 5/6 dengan negatif 631/108. Betul ke tu? Saya kira tu, cuba cek balik, takut salah. Okey, yang kedua pula, X sama dengan kosong pula. Y sama dengan 4, kosong kuasa 3, kosong kuasa 2. Jadi bila dah kosong, matilah kan, habis kan. So Y sama dengan negatif 7. Jadi pasangan dia ni dengan ni. Jadi pasangan seketul lagi adalah kosong negatif negatif 7. Selesai. Jadi bermakna ada banyak titik pusingan untuk persamaan ni. Ada 2 lah. Macam roller coaster. Mungkin daripada bawah dulu ke naik ke atas. Macam tu boleh. Tak ada masalah. Okey. Jadi macam itulah kita andaikan. Yang ni satu, yang ni satu. Itu maknanya titik pusingan. Okey. Seterusnya, cari koordinat titik pusingan. Okey, kita tulis dulu apa benda yang dia suruh. Kita tulis dulu. Cari koordinat titik pusingan. Apa dia nak cari? XY lah koordinat. Okey, lagi. Bagi setiap lengkung berikut. Okey, bila setiap lengkung berikut bermakna titik pusingan dy dx sama dengan apa? Kosong. Okey, cari koordinat titik pusingan dy dx sama kosong. Dan tentukan, ada dan. Dan tentukan sama ada titik pusingan tersebut titik minimum atau maksimum atau minimum. Okey.
Kalau kita nak tahu minimum atau maksimum, itu yang kita belajar apa tadi? Peringkat kedua sebelum ni. Nampak tak? Sebelum ni, yang saya buat video sebelum ni. Perbezaan peringkat kedua untuk menentukan titik maksimum atau minimum lengkung itu. Itu dia punya konsep kenapa kita buat pembezaan peringkat kedua. Jadi kita dah tahu macam tu kan? Okey, tulis balik. Iaitu mana tadi? Kalau dia kata sama ada titik pusingan tersebut titik maksimum atau minimum, awak tulis itu. Maknanya kena buat pembezaan kali kedua. Kali kedua ni pula. Macam mana kita nak tahu dia maksimum minimum? Kalau nanti jawapan nanti kat sini nanti ni awak dapat lebih besar daripada kosong, dia adalah senyum. Bila senyum, ini adalah titik minimum. Itu nota dia. Kalau awak dapat jawapan itu lebih kecil daripada kosong, dia adalah masam. Masam adalah apa tu? Atas kan? Titik maksimum. Jadi itu yang kita nota-nota kita tepi ni. Baru kita cari. Baru kita buat puzzle. Okey. Mula kita nak cari apa dulu? dy per dx. Yes, good. So dy per dx sama dengan 2x tambah 2. Okey lagi. Good, sama dengan kosong. Bagus. 2x tambah 2. Ni tak ada kuasa 2 kan? Jadi kita buat macam biasalah, linear biasa. So 2 buat sini dah jadi negatif 2 sama dengan 2x. X sama dengan negatif 1. Okey, cantik. Kita dah dapat x. Apa lagi pula kita nak cari? Y. Okey, good. Macam nak cari y? Pandai. Gantikan x sama 1. Bagus. Y sama dengan negatif 1 kuasa 2 tambah 2 negatif 1 tambah 3. Yang ni gantikan dalam persamaan untuk cari y lah. Okey, so dapat apa? 1 tolak 2 tambah 3. Ingat negatif 1 kuasa 2. Okey. Negatif 1 tambah 3. 2. Pandai. So dah dapat dah koordinat y? Dah dapat. So kita tulis apa? Kita tulis koordinat. So apa koordinat dia? Koordinat titik pusingan adalah koordinat titik pusingan adalah negatif 1, 2. Okey, baru dapat 1. Okey, lagi. Okey, ni dah buat, ni dah buat. Apa lagi? Pembezaan kali kedua. Kenapa nak tahu titik maksimum atau minimum? Okey. Macam itulah caranya. Itulah caranya yang paling senang. Admat ni sebenarnya senang. Awak just tulis apa benda dulu. Dia nak cari apa benda nota-nota. Baru kita follow je dia punya nota. Yang ni aku belum cari lagi. Okey. So, pembezaan kali kedua. Mana pembezaan kali pertama tadi? Pandai yang ini kan? Okey. So, mana saya nak conteng? Saya tulis bawah, saya tulis tepi ni Okey, so dy per dx sama dengan 2x tambah 2. Okey, beza kali kedua. D kuasa 2 dengan dx kuasa 2. Maknanya, awak beza lagi sekali. Yang ada x lah. Yang ni mana yang ada x? Yang 2x je kan? Okey, so bezakan. 2 je. Saya dah dapat dah. Nampak tak? Kalau dia awak dapat lagi huruf x, awak kena ganti kat dekat koordinat titik pusingan ni, awak kena ganti. Tapi kita tak ada, kita dapat 2 je kan? Okey, ngam lah. Okey, contohlah. Contoh, kalau sini, kalau 2x kuasa 2 tambah 2. Awak bezakan, awak dapat 4x. Lama, x ada lagi. Awak gantikan dengan titik pusingan yang awak dapat ni tadi. Yang x sama dengan 1. Masuk dalam tu. Boleh. Faham? Okey, ni contoh. Okey, now kita dapat 2. Tak ada masalah lah. Okey, 2. Decide. Apa jawapan yang kita dapat? Kalau dia besar daripada kosong, dia adalah apa? Senyum. Senyum. Bila senyum, dia adalah apa? Minimum. Jadi, bila dia minimum, mana titik pusingan kita tadi? Negatif 1, 2 adalah titik minimum. Okey. Nampak tak? Satu-satu. Sebab tu kelas bila kita baca nota amat penting, keluarkan daripada ayat amat penting, puzzle amat penting. Cari satu-satu apa benda yang dia nak, apa benda yang kita nak cari. Barulah kita boleh dapat. Ni kalau kita main baca je tu yang kita pening. Okey? Seterusnya. Nombor 2. Jika V sama dengan X kuasa 2Y dan X tambah Y sama dengan 6, cari nilai maksimum dengan keadaan. Okey, bila kata cari nilai maksimum dengan keadaan X lebih besar daripada kosong, Y lebih besar daripada kosong. Apa maksud maksimum ni? Maknanya dia ada beza 2 kali kan? Ya, D kuasa 2V. V lah. V terhadap apa? X ke Y? Kalau macam tu apa kita buat?
awak menggantikan mana-mana. Okey, macam ni V sama dengan X kuasa 2Y. V sama dengan, okey, ini ada persamaan kan? Okey, awak jadikan mana-mana rumus yang senang. Kita tinggalkan Y. So, 6 tolak apa? X. Betul? So, X kuasa 2, 6 tolak X. Gantikan je lah. Okey, lepas tu 6X kuasa 2 tolak X kuasa 3. So, D kuasa 2V per dx kuasa 2 lah. Tapi sebelum nak cari pembezaan kali kedua, mesti cari pembezaan kali pertama dahulu. Jadi kita cari pembezaan kali pertama. dv per dx sama dengan 12x tolak 2 buat depan kan, 3x kuasa 2. Okey, lepas tu apa nak buat lagi? Pembezaan kali kedua. Okey, boleh. Jom kita buat pembezaan kali kedua. D kuasa 2V, dx kuasa 2. Bezakan lagi. 12 tolak 6x. Okey. Bila sampai sini, apa yang kita buat? Dia kata cari nilai maksimum V. V ni kat mana? V ni. Faham tak? Jadi belum dapat lagi ni. Okey, bila nilai maksimum, dia ada konsep dia. Satu lagi, bila nilai maksimum atau minimum tu kan dia pembezaan kali kedua kan. Ada lagi satu, iaitu jap. Okey, kalau maksimum bermakna kan, bermakna contoh kalau maksimum bermakna graf kita macam ni kan, masam kan. Okey, bermakna maksimum ni berada di atas kan. Okey, bila berada di atas ni namanya apa? Yang tadi kita belajar, titik pusingan kan. Bila titik pusingan, apa yang awak faham? Dia adalah dy per dx sama dengan apa? Kosong. Okey, so yang mana satu kita nak pakai? dv, ni dy per dx lah, tapi sebenarnya dia v sama dengan. Jadi awak nak pakai dv per dx ke awak nak pakai d kuasa 2v per dx kuasa 2? So kita akan pakai yang ini. Sebab bila dia berada maksimum, maknanya yang ni tak gunalah kita cari kan. Bila dia ada maksimum, bermakna kita kena faham perkataan ni. Kalau ada maksimum ni maknanya dia duduk dekat atas, lepas tu maknanya ada kecerunan ke? Tak ada. Jadi kecerunan adalah dy per dx kan. Dan kita tahu perbezaan kan, dia sama dengan kosong. Jadi kita akan pakai dv per dx ini sama dengan apa? Kosong. So kita akan pakai persamaan ni. Jadi kosong sama dengan 12x tolak 3x kuasa 2. Ni macam EQN, betul tak? Okey. So kita cari. Isikan. Macam mana nak cari EQN? Negatif 3 untuk A, betul. Lagi 12 untuk B, betul. Masukkan lagi. Kosong lah untuk C. C tak ada kan? Okey. So X yang pertama awak akan dapat 4. X yang kedua awak dapat kosong. Macam tu. Okey. So syarat dia kata X lebih besar daripada kosong. Jadi masa tu kita nak pakai. Maknanya ni kita reject lah. Kita akan pakai yang ni. So bila X lebih besar daripada kosong, kita nak cari maksimum V. V mana rumus V? V sama dengan X kuasa 2Y. So X dah dapat, Y tak dapat. Macam nak cari Y? Macam nak cari Y? Pandai pun. Awak nampak tak yang persamaan kedua ni, yang kita dah jadikan perkara rumus? Pandai pun. So Y sama dengan 6 tolak X. So Y sama dengan 6 tolak X berapa? 4. So Y sama dengan berapa? 2. Oh, dah dapat dah. Y sama dengan 2. X sama dengan 4. Lepas tu step seterusnya, barulah kita cari V. V sama dengan X berapa tadi? 4 kuasa 2, dia V sama dengan X kuasa 2Y kan. 4 kuasa 2 darab dengan Y berapa? 2. 16 darab 2 dapat berapa? 32. Macam tu. So maknanya pembezaan kali kedua ni tak perlulah. Kenapa tak perlu? Sebab tak guna pun. Buat apa kita nak cari ni? So bila kita cari pembezaan kedua, tak dapat nilai lagi. Ada lagi X ni. Maknanya tak boleh pakai lah. Okay, lepas tu kita tengok balik. Tengok balik atas. Tengok balik. Cari nilai maksimum. Bila maksimum, kita try lukis. Nampak tak? Pelbagai kaedah yang kita kena masukkan untuk satu soalan. So awak bila kita menjawab soalan tak boleh macam cakap, tengok
soalan jenis macam ni tak pernah ajar pun, tak boleh macam tu. Awak kena fikir konsep apa yang kita kena pakai. So kadang-kadang kita kena lukis, kadang-kadang kita kena imagine. Yang paling utama puzzle lah. Kita akan masukkan satu sampai dapat. Okey. So setelah, jadi jawapannya adalah 32. Okey, seterusnya. Pastikan awak tengok ulang-ulang kali. Sebab memang kadang-kadang untuk pertama kali memang susah nak faham. Okey. Lepas tu nanti saya akan bincangkan lagi nanti dekat mana? Ya, dekat perjumpaan kelas kita lah nanti kan. Dekat Meet kan. Okey. Diberi y sama dengan 1/2x. Cari dy per dx. Okey, so senang je. Ini adalah bila cari dy per dx, so jadi apa kita buat? Ni ada x ni kuasa 2, kita campak ke atas. Dia akan jadi y sama dengan 1/2. So x buat atas jadi apa? Pandai. So kalau situ 1 dia akan jadi faham? Okey, barulah kita buat dy per dx. So negatif 2 bawa ke depan. So x negatif 2 tolak 1. Very good. Bawah ada 2. Okey lagi. Betul. Negatif x negatif 3. Pandai. Okey. So dia akan jadi, cantikkan negatif 1/x kuasa 3. Okey, settle. Okey. Seterusnya, hitung nilai hampir bagi okey. Apa maksud nilai hampir? Awak perasan tak? Ni 1, ni 1. Ni 2, ni 2. Tapi x dia dah tukar. Patutnya x dia berapa agak-agak. Tapi ni 2.98. Okey. Ini kita akan pakai konsep penghampiran. Okey. Jadi kejap saya patah balik belakang. Tengok nota kita mana. Penghampiran. Okey, penghampiran ni ada perubahan kecil. Itu kita pakai yang ni. Ni konsep dia. Okey, jap saya terang teruslah. Tengok Okey, jadi macam mana nak pakai konsep penghampiran ni? Okey, tengok Okey, mula-mula sekali apa kita buat? Kita dah dapat dah dy per dx kan? Okey, penghampiran ni bermakna x kita yang asal tu, ini x kan? Ini x. Okey, now ni x baru, ni x lama. Jadi x yang lama adalah yang menghampiri 2.98 adalah apa? Paling hampir 2 ke 3? Mesti 3. So 2.98 ni adalah kita panggil perubahan x. Macam tu. So perubahan, maknanya 3 ni tadi berubah kepada 2.98. Ni patutnya 3. Macam ni kita tahu 3? Awak kena fikirlah 2.98 yang paling hampir. Sebab tu namanya penghampiran. Yang paling hampir dengan 2.98 adalah 3. Janganlah 4 pula. Paling hampir dengan dia. Cikgu 2.99. Jangan 2.99. 3 lah. Satu integer. Okey. Jadi ambil 3. So daripada 3 ni tadi, maknanya x yang asal adalah 3. Okey, x yang baru adalah 2.98. 2.98. Jadi perbezaan dia maknanya okey, ni kita panggil ni delta. Delta x ni perubahan x. Perubahan x dia adalah okey 2.98 tolak 3. Dia mesti yang baru tolak yang lama. So berapa dia punya perubahan dia? Perubahan dia adalah negatif 0.02. Okey, settle. Dah dapat dah. Okey, lepas tu bila dia kata hitung nilai yang hampir bagi ni, benda ni apa? Benda ni apa? Ni persamaan ni apa ni? Untuk nilai apa tu? Y kan? Jadi untuk nilai Y 1/2x kuasa 2. Yang ni pula Y sama dengan 1/2 2.98 kuasa 2. Awak tak boleh pakai kalkulator gitu-gitu je. Nanti bisa ada cikgu pakai je lah kalkulator kan senang. Tak boleh. Okey. Awak kena buat cara dia. Okey, now. Ini bila penghampiran begini kita akan pakai rumus. Penghampiran ni kita akan pakai rumus. Delta Y per, maksudnya perubahan Y mesti per dengan perubahan X. Sama dengan pembezaan dia. Sama dengan pembezaan dia. Jadi, kalau kita nak cari hitung nilai hampir ni, bermakna Y asal ni akan tambah dengan Y baru ni. Y asal ni, nilai Y asal akan tambah dengan nilai Y baru. Jadi, bermakna kita tak tahu perubahan Y ni berapa. Sekarang ni, yang kita tahu adalah, apa yang kita tahu? dy per dx kita tahu tu. Kita dah dapat ni. Negatif, kita masuk je. Nampak tak? Okey, dx ni bahagi. Bawa sana jadi apa? Darab. Delta x kita dah tahu tu.
Kita cari dah. Ya. So, okey. Yang X ni kita nak letak apa? Ni rumus X apa? X asal kan? X asal kan? Kalau X asal, apa dia punya nombor dia? 3. So, jadi negatif 1/3 kuasa 3. Macam tu. Okey, kira dapat berapa? Semua dapat tak jawapan? 0.00074. Itu jadinya. Ya, okey. Jadi ini baru perubahan nilai bagi Y. So Y asal berapa? Y asal. Y asal adalah Y sama dengan 1/2 X kuasa 2. So tambah dengan yang baru ini. Macam tu. So 1/2 X asal apa? Masuk je lah. 3 kuasa 2 kan? Ni 3. X asal kan 3. 3 kuasa 2 9. Tambah dengan. Ya, macam tu. Ni memang agak sukar sikit lah nak faham macam tu. Jadi awak kena buat satu-satu. Okay. So jawapannya adalah 0.05634. Inilah maknanya cek nilai. Okey, cuba kita try bahagi direct. Dapat tak? 1/, cuba try yang bahagi direct ni. 2 darab 2.98 kuasa 2. Lebih kurang kan? Dapat tak? Awak dapat 0.0563 kan? 630 lebih kurang. Tapi awak tak boleh main direct pakai calculator, tak boleh. Awak kena buat dia punya step ni. Jadi step ni apa kita buat? Mula-mula awak letak dulu delta Y per delta X sama dengan dy per dx. Dan awak cari delta Y. So bila cari delta Y, awak akan dapat satu nilai. So delta Y ni mesti tambah dengan Y. Macam tu, mesti tambah dengan Y. So bila tambah dengan Y, Y asal awak tulis ni 1/2 X kuasa 2. Tambah yang baru. Lepas tu X ni awak gantikan dengan apa? X ni gantikan dengan yang asal. Okey? Tu je. Kalau soalan nilai hampir. Okey. Jejari sebuah sfera menyusut daripada 4 kepada. Okey, jejari maknanya jejari asal dia 4. Okey, jejari baru adalah 3.99. Maknanya dia akan ada perubahan jejari. Nampak tak? Delta tu perubahan. Dia macam 8 tu, bukan macam 8. Dia macam ni. Macam tu. Perubahan jejari adalah 3.99 tolak 4. Macam tu. Kita tulis dulu apa yang kita tahu. Apa yang kita tahu pula maklumat dia. So dapat negatif 0.01. Okey. Tu okey lagi. Baca lagi. Okey, menyusut daripada hitung perubahan yang hampir bagi isi padunya. Hitung perubahan yang hampir bagi isi padunya. Okey, jadi bila dia kata perubahan yang hampir, maknanya isi padunya, di. Ni awak nak cari. So bila kita nak cari di, dia mesti ada per. Macam dy per dx kan? Okey. Jadi kalau di dia akan jadi per apa? Okey, rumus apa ni? Sfera kan? Sfera, isi padu sfera sama dengan apa? Pi pula dah. Isi padu sfera 4/3 pi j kuasa 3. Jadi bermakna di per apa? Yes, delta I per delta j sama dengan dia punya pembezaan di per dj. Macam tu, dia follow je. So nak cari delta I sebab dia nak cari perubahan isi padu kan. Di tadi per dj pembezaan dia darab dengan perubahan jejari. Lepas tu dah masuklah key in lah. Di per dj. Alamak, tak ada. Nampak tak? Puzzle. Bila tak ada tu, okay, kita cek mana aku nak cari di per dj. Okay, I dah ada. Nampak tak? Awak mencipta rumus. Bukan mencipta rumus suka hati, rumus yang ada. Jadi kita tulis. Sebab tu maklumat penting. So kita pun bezakan di terhadap j. Okay, bezakan. 3 bawa depan, good. 3, 4/3 hidup. Pi pun hidup jangan tak payah tukar kepada 20-27. Biar je pi. Tapi J kita akan jadi berapa? 2, pandai. So mati 4 pi J kuasa
2. Okey, dah dapat dah. Yahoo. Darab dengan delta J. Maknanya perubahan jejari. Berapa perubahan jejari yang awak cari tadi? Okey, cantik. So, lepas tu awak nak kira kan? Bila awak nak kira, apa masalah kat situ? Oops, ada J. Jadi mana awak nak ganti J tu? 4 pi J. J ni mana? J asal lah. Berapa J asal? Ya, 4 kuasa 2. Dah dapat dah. Okey, berapa? Kira. Jawapan dalam pi pun tak apa. Pi tak payah ganti. Pi tak payah ganti. Memang tak ada, tak payah ganti. So, negatif 0.64 pi. Tak payah ganti pi. Kenapa dia negatif? Sebab dia menyusut kan? Kalau jejari sfera, imagine sfera tu kan bentuk bola tu. Kalau jejari dia menyusut, maknanya jejari dia makin kecil, isi padu dia makin sikit lah, betul tak? Kan? Jadi tu normal lah konsep dia. Sebab tu dia negatif. Okey? So, settle. Lagi. Okey, untuk kadar perubahan okey, perkataan kadar ni, kadar perubahan perkataan kadar, itulah pembezaan ni macam-macam kan. Okey, kadar ni perkataan dia adalah masa tau, kadar perubahan. Dia bukan perubahan yang tadi tu perubahan hampir tau, ni kadar, ada perkataan kadar. Bila kadar ni dia ada berkaitan dengan masa, so dia akan jadi dt tau. Dia akan jadi dt. So macam ni tau, macam ni. Satu lengkung mempunyai persamaan y sama dengan x kuasa 2 tambah 4 per x kan. Cari ungkapan bagi dy per dx. So tak ada masalah lah, buatlah dy per dx kan. Okey, jadi bila kita buat y sama dengan x kuasa 2 and tambah 4, x bawa naik atas macam biasa. Okey, lepas tu cari ungkapan bagi dy per dx. So pembezaan lah, dy per dx sama dengan 2 bawa ke depan 2x tambah 1 bawa ke depan, dia akan jadi negatif 1 4x negatif 1 tolak 1, betul tak? So 2x tolak 4, x negatif 2. So kita cantikkan. Okey, lepas tu kita dah dapat lah. Okey, alright, untuk A tu. Untuk B tu, bila dia kata kadar perubahan y apabila x sama dengan 1. Okey, dekat situ dia ada perkataan kadar perubahan y. Kat situ Jadi bila perkataan kadar tu digunakan, so dia ada kaitan dengan masa Okey, jadi bila kata kadar perubahan y, bermakna dia adalah dy ni berubah terhadap t. Macam tu. Kadar tu dt. Kalau kata kadar perubahan y, so dy per dt. So bila kita nak cari dy per dt, kita mana ada y sama dengan t kan? Kita ada y sama dengan x, betul tak? So di sini kita akan pakai petua rantai. Petua rantai. So sama dengan, ingat lagi petua rantai. So sini dy, sini dt. Betul. Okey. So di sini nak letak apa ni? Okey. So nak letak apa? Kita mesti letak dua benda ni sama. So kenapa kita letak x? Sebab kita ada maklumat dy per dx. Itu dia. Itulah petua rantai digunakan. Masa yang buat yang mula-mula tajuk mezaan tu kan. Okey, jadi kita masukkan je lah. So kita masukkan puzzle kita. Dy per dx kita adalah 2x tolak 4 per x kuasa 2. Darab dengan dx per dt kita. Mana kadar perubahan dx per dt ni bermakna kadar perubahan x. Kadar perubahan x. Kan? Jadi sekarang dia baca lagi. Diberi bahawa x menokok dengan kadar 3 tetap unit. So x menokok. Jadi x menokok dengan kadar tetap. Dia tak cakap perubahan, tapi menokok tu dia berubah lah. Betul tak? Betul tak? Jadi bila dia berubah maknanya x ini per apa? dt. Dia ada kadar tetap. Okey, dx per dt. Jadi berapa dia punya unit persamaan dia? 3. Satu lagi, kenapa dia unit 3 unit persamaan? Sebab tu dia dx per dt. dx per dt dia per kan? 3. X ni kan x ni adalah jejari ke panjang ke apa benda lah kan. So x ni berubah dt, nampak? Per saat. Unit dia bagi unit per saat. Saat ni masa. Tu yang dengan kadar. Okey. Jadi okey, lepas tu bila kita nak mendarab, okey, ada x kat sini, sibuk betul lah. Itu yang disuruh ganti, x sama dengan 1 dan x sama dengan 2.
2. So kita gantilah dulu 1 dulu. Okey, X sama dengan 1 dulu. Okey, kalau kita ganti X sama dengan 1, so 2, 1 tolak 4, 1 kosong 2 adalah 1. Betul? Okey, jadi 2 tolak 4 darab 3. Betul? So negatif 2 darab 3 dapat negatif 6. Jadi untuk negatif 6 ni kenapa dia negatif? Sebab dia apa? Macam tadi kita belajar yang sebelum ni tu. Kalau dia negatif, mana? Tu. Kalau dia negatif apa? Menyusut. Okey. Jadi dia akan menyusut lah. Yang ni dia akan menyusut. Okey. Kalau kita gantikan pula dengan 2. Okey, kita gantilah pula satu lagi dengan 2. Sebelah sini. Okey, so jadi 2 tolak 4. Bawah 2 kosong 2 4 lah kan. Okey. Darab dengan 3. 4 tolak 1 darab dengan 3. Betul tak? Kita kira ni. 3 darab dengan 3. Dapat berapa? 9. Betul ke? Okey, seterusnya. Okey, tengok contoh 21. Jejari sebiji belon berbentuk sfera yang diisikan dengan udara. Jejari bertambah pada kadar tetap. Apa yang bertambah pada kadar ni? Kadar ni adalah dt lah. Apa yang bertambah? Jejari. So, nota dj per dt sama dengan 0.5. Macam tu keluarkan. Cari kadar perubahan. Kadar perubahan apa? dt. Perubahan apa? Isi padu. Jadi di per dt apabila jejarinya ialah j sama dengan 4. Okey, so maknanya dia nak cari ni lah kan. Jadi bila nak cari ni kita buat petu rantai. So sini I, sini T. So apa yang kat sini? Pandai DJ. Sebab kita ada DJ per DT. Jadi DJ lah. Dia mesti sama dua-dua ni. Okey, lepas tu puzzle. Apa yang kita nak cari? DI per DJ. Jom kita cari DI per DJ. Kalau nak cari DI per DJ, dia mesti ada I dulu. So I sama dengan isi padu apa? Isi belon. Belon bentuk apa? Sfera. Apa dia? 4 per 3 pi J kuasa 3. So kalau DI per DJ, 3 bawa depan, 4 per 3 pi J kuasa 2. So mati 4 pi J kuasa 2. Sudah dapat kan? Masuklah 4 pi J kuasa 2 darab DJ per DT tadi 0.5. So bila kita nak kira, bila kita nak kira ada J pula. Tak apa, jejari berapa tu kita dah catat. 4 kuasa 2. Kan? Senang je. Bukannya susah. Tak susah pun. So jawapan adalah berapa tu? DI per DJ jawapannya adalah 100.5. Sekejap 4 darab 16 darab 0.5. So dapat 32 pi. Betul ke? 32 pi. Selesai. Dia nak betul kepada 4 angka bererti. So pi tak boleh lah. Kena tukarlah. Darab lah. Darab 3.142. So dapat 100.544. Soalan nak 4 angka bererti. So angka bererti kita ulang balik. Ini 1 angka bererti, 2 angka bererti, 3 angka bererti, 4 angka bererti. So sampai situ je. 100.5. Selesai. Okey. Okey. So latihan buat ni nombor 1, 2 dan 3. Itu je. Okey. Okey, lepas tu latihan yang ini, yang titik pusingan dengan persamaan tangen ni. Buat juga ini. Okey, ni nombor 1, nombor 2 ini yang kita buat sebelum itu. Okey. Jadi buat nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4. Okey, lagi. Mana lagi latihan? Ni 1, 2 dan 3. Buatlah tu. Okey. Okey, itu aja latihan. Nanti submit pada saya. Okey, terima kasih.